Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kembali lagi di dalam channel ini dengan satu lagi isu yang panas yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan UMNO hari ini. Di mana Noh Omar yang dulunya adalah bos besar UMNO, orang kuat UMNO, yang akhirnya telah masuk Perikatan Nasional. Tiba-tiba tampil dengan sebuah pendedahan yang pasti membuat seluruh UMNO termasuk Presiden UMNO sendiri panas telinga untuk mendengar kenyataan dari Noh Omar ini. Nah, akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, Noh Omar mendedah ataupun buat satu pendedahan yang panas, yaitu hanya kaki bodek masih kekal dalam UMNO menurut Noh Omar. Oke tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan juga butang subscribe, sebab subscribe itu percuma. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, bekas ahli Parlimen Tanjung Karang, Noh Omar, mendakwa UMNO kini hanya ditunjangi oleh kaki bodek dalam parti itu yang tewas dalam pemilihan parti. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan ulasan panas ini, adakah Anda setuju dengan kenyataan Noh Omar bahwa UMNO kini hanyalah ditunjangi oleh kaki bodek dalam parti itu yang tewas dalam pemilihan parti? Namun kita juga mengambil pandangan dari Isham Jalil sendiri melalui Facebook Isham Jalil. Dalam entry terkini Facebook Isham Jalil, beliau juga berkata bahwa Noh Omar juga pernah membodek ketika Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Nah, tidakkah apa yang dikatakan Noh Omar ini kembali kepada beliau sendiri? Kita teruskan ulasan ini dengan memetik nama dua ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Isham Jalil dan Lokman Adam, yang tewas dalam pemilihan bahagian. Noh berkata, bagaimana pemimpin ini boleh bercakap mengenai suara akar umbi? Noh turut mengesahkan yang dia akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN atas tiket Perikatan Nasional. Saya sayang UMNO. Sejak belajar di United Kingdom, dahulu kini sudah 30 tahun saya dengan UMNO. Namun UMNO kini hanya tinggal kaki bodek, kalah dalam pemilihan ketua bahagian dan cawangan. Lokman Adam, Isham Jalil, di peringkat bahagian pun mereka tak dapat menang. Macam mana UMNO kata itu suara akar umbi? Katanya seperti dilaporkan BH. Bekas ketua UMNO Selangor itu berkata, UMNO kini sudah mulai hilang bisa dan kini hanya gah pada nama. Pada 28 Januari lalu, UMNO menggantung keahlian Noh Omar dalam UMNO disebabkan 16 pertuduhan dihadapinya kerana mensabotaj parti pada PRU ke-15. Pengerusi UMNO Selangor Megat Zulkarnain Omardin berkata, keputusan menggantung keahlian Noh bukannya disebabkan dia tidak bersetuju dengan usul tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi parti yang dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 yang lepas. Menurut Megat juga, antara tindakan sabotaj terbabit membabitkan soal calon yang ditampilkan untuk mewakili parti di kerusi PRU di kerusi Parlimen Tanjung Karang ketika PRU 15. Bagaimanapun Noh meminta supaya keahliannya digugurkan selepas UMNO membuat keputusan untuk menggantung keahliannya. Selepas keahliannya digugurkan pula, PRN ini, Noh Omar, saya boleh katakan melompat ke parti ataupun gabungan parti Perikatan Nasional disebabkan beliau telah sah akan bertanding pada PRN atas tiket Perikatan Nasional. Bagi saya ini satu isu yang pasti mengejutkan, menggemparkan seluruh kepimpinan UMNO, terutamanya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita digemparkan sebelum ini dengan sebuah kabar angin. Satu kabar angin ataupun desas-desus ingin menggulingkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan Perdana Menteri sendiri mengakui memang ada konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan. Namun
Datuk Seri Anwar Ibrahim optimis bahwa gerakan itu sudah menjadi kebiasaan untuk didengar oleh ramai orang, namun beliau yakin kepimpinannya masih berada di tunjang yang betul. Nah, tuan-tuan dan puan semua, tiba-tiba kita mendengar lagi sebuah kenyataan yang mengejutkan. Seperti yang kita tahu, Raja Petra bin Raja Kamarudin. Nah, memang satu ataupun antara individu yang asyik mengkritik kerajaan, mengkritik pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan Raja Petra sendiri pernah membuat kenyataan bahwa kerajaan PHBN melalui pintu belakang Istana Negara, dan saya pasti ramai yang tidak setuju dengan kenyataan Raja Petra ini. Ada juga bertanya kepada Raja Petra di ruangan komen, terutamanya di Twitter. Raja Petra berkata, Raja Petra ini kuat menyalak tapi takut balik Malaysia. Nah, akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, setelah kita digemparkan dengan plot tumbangkan Anwar, hari ini ataupun terkini, entry terkini dari Raja Petra bin Raja Kamarudin melalui Twitternya, menurut Raja Petra, Perdana Menteri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 semua disingkir melalui konspirasi. Hanya PM2 mati sebelum sempat disingkir. Jadi, apa salah sekiranya PM10 juga disingkir? Nah, akhirnya Raja Petra bin Raja Kamarudin dengan beraninya membuat kenyataan ini, dan saya amat tidak setuju. Kenapa tiba-tiba nak singkirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ini, sedangkan dalam, saya boleh katakan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat ini berada di dalam landasan yang baik, landasan yang betul. Jadi, takkanlah kita nak PRU lagi kan? Takkanlah tiba-tiba nak tubuh kerajaan baru lagi. Jadi, dalam entry terkini Twitter Raja Petra, banyak komen yang menarik yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Dalam entry terkini ini, Raja Petra bin Raja Kamarudin. Ada yang kata, singkir apa? PM4 letak jawatan. PM4 letak jawatan, PM5 bersara, PM6 kalah PRU ataupun disabit bersalah, PM7 letak jawatan, PM8 cerit-birit hilang majoriti, dan PM ke-9 lembab tak bermaya. Itu menurut salah satu komen pengguna Twitter juga. Ada yang kata, PM4 dengan 7 tu kena singkir dengan siapa? Dia sendiri yang singkirkan dia sendiri, mabuka. PM8, taulah dia punca PM5 disingkir sebelum dia pula disingkirkan. Jadi, boleh je asalkan ada demokrasi, tapi tengah ekonomi sekarang dengan pelabur lari keluar masuk, lebih baik tunggu habis penggal, tak kisahlah sesiapa yang memerintah. Kita dah lihat apa yang terjadi bila politik tak stabil sebelum ini. Buat rugi negara dan rakyat. Nah, saya setuju dengan komen salah satu pengguna Twitter ini. Buat apa nak tukar-tukar lagi kerajaan pada waktu yang terdekat ini? Sedangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim belum setahun pun, belum satu penggal pun memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Jadi, saudara-saudara, dalam satu komen lagi yang kata, Raja baliklah Malaysia, takut ke kena singkir nanti balik. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, saya amat tidak setujulah dengan kenyataan Raja Petra ini. Adakah mungkin beliau boleh dikenakan tindakan dengan kenyataan ini? Ataupun mungkin beliau juga bersama-sama di dalam gerakan yang kononnya kabar angin sebelum ini, plot tumbangkan Anwar. Adakah mungkin Raja Petra pun bersama-sama di dalam gerakan tersebut? Nah, itu menjadi persoalan ramai. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.